Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tarbiyah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video kali ini cikgu nak kongsikan contoh soalan pentaksiran bilik darjah untuk bab 8 pemodelan matematik, okey, subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Baik. Okey, baik. Ini contoh soalan yang diambil daripada buku modul aktiviti mesra digital terbitan Sasbadi. Okey, baik. Para pelajar Mahat Tarbiyah Haraki An-Nur boleh merujuk buku modul aktiviti mesra digital bermula muka surat 126. Okey, 126 sehingga 128. Okey, 126 sampai 128. Okey, dekat situ dia tunjukkan contoh soalan dan juga penyelesaian dia lah. Jadi, kamu boleh rujuk dekat situ. Okey. Cikgu tak nak cerita panjang yang contoh ni, cikgu nak cerita yang soalan yang pertama tu. Okey, yang telah pun cikgu jawab dan cikgu nak kongsikan dalam video ni supaya memberi panduan kepada para pelajar dan para pelajar lebih faham dan lebih mahir berkaitan dengan jenis soalan yang macam ni. Okey, baik. Seperti yang kita belajar, pemodelan matematik dia mesti bagi satu masalah dunia sebenar. Lepas itu kita kena selesaikan menggunakan 6 komponen pemodelan matematik. Okey, baik. Kita pergi satu persatu. Cikgu ringkaskan kat sini. Maksudnya cikgu dah siapkan dulu, cikgu masukkan dalam video supaya video ni tak panjang lah. Okey, baik. Masalah dunia sebenar dia, sebuah bank menawarkan pelan pemulangan wang tunai bagi kad kredit. Apabila pelanggan menggunakan kad kredit untuk membuat bayaran, setiap transaksi akan menikmati manfaat pemulangan wang tunai sebanyak 3% bagi jumlah pembelanjaan selepas RM100. Maksudnya perbelanjaan tu melebihi 100, dia ada dia punya kata manfaat pemulangan wang tunai 3%. Irwan telah menggunakan kad kredit untuk membeli telefon pintar yang berharga RM800 Malaysia. Tentukan bayaran sebenar yang perlu dibuat oleh Irwan. Jadi, menggunakan komponen pemodelan matematik. Okey, kita pergi kepada komponen pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Dekat sini ada dua perkara. Yang pertama, kita mengetahui bahawa terdapat 3% pemulangan bagi perbelanjaan selepas RM100. Dan yang keduanya, kita kena tentukan bayaran sebenar. Okey, itu dia punya kena pasti dan mendefinisikan masalah. Okay, kita pergi kepada komponen kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Ada tiga perkara kat sini. Okay, andaian yang kita buat, andaikan jumlah perbelanjaan perlu ditolak dengan jumlah pemulangan tunai. Jadi, pemboleh ubah yang kita boleh gunakan, katakan kita jadikan X itu sebagai perwakilan untuk jumlah pembelanjaan dan Y itu bayaran sebenar. Yang ketiga, terdapat pemulangan wang tunai 3% selepas RM100 dan bayaran sebenar, kita buat rumuh dia, bayaran sebenar sama dengan jumlah perbelanjaan tolak 3% pemulangan wang tunai. Maka rumus kita akan jadi macam ni, Y sama dengan X tolak dalam kurungan X tolak 100 darab 3%. Okay, Y itu tadi apa? Bayaran sebenar, X ni adalah jumlah pembelanjaan. Jadi, dia kena kira dalam kurungan ni dulu, berapa jumlah pembelanjaan, okay? Tolak dengan 100, berapa lebih dia tu daripada 100. Jika lebih, kena darab dengan 3% dulu. Okay, dapat yang ni, barulah yang jumlah pembelanjaan tadi tolak dengan hasil pengiraan kita yang ni tadi. Jadi ni rumus dia kita gunakan. Jadi kita pergi kepada komponen yang ketiga lah, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi daripada rumus yang kita cipta tadi ke, daripada komponen kedua tadi, Y sama dengan X tolak dalam kurungan X tolak 100 darab 3%. Jadi, yang 3% ni kita tukar kepada 3/100. Jadi, kita darabkan dengan dalam kurungan ni. Jadi, akan jadi macam ni lah. Y sama dengan X yang ni kekal, tolak. Okey, 3/100 ni darab dengan X. Jadi 3/100 kan. Okey, jadi tolak ni operasi kekal. Manakala yang ni pula 3/100 darab dengan negatif 100. Jadi negatif 3. Darab dengan negatif pula jadi positif 3. Jadi rumus dia akan dapatkan macam ni. Okey.
1X tolak 3/100X. Jadi 1/1 ni 1 ni 100/100. Tolak 3/100, 97/100 X tambah 3. Jadi rumah akhir dia yang ni. Jadi cara kira dia kita gantikan X tu sama dengan 800. X tu apa? Perbelanjaan, pembelian telefon pintar tadi lah 800 dan kita boleh cari nilai Y. Jadi masukkan nilai X tu 800 dalam persamaan. Jadi kita akan dapat macam ni. Dan Y tu 779. Jadi bayaran sebenar kita dah kira RM RM779 Malaysia. Komponen yang keempat, okay, bila kita dah tahu model fungsi linear tu, Y sama dengan 97/100X tambah 3 tu, okay, yang diperoleh sesuai digunakan untuk setiap transaksi yang lebih daripada RM100 sahaja. Transaksi yang kurang daripada RM100 yang tidak dapat manfaat pemulangan wang tunai perlu dikecualikan. Kalau kita nak kata jadikan model ni sesuai untuk semua, maksudnya perbelanjaan bawah 100 pun boleh lah. Maksudnya tak ada had yang dikenakan. Okay. Maka model fungsi linear ini sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam dunia sebenar dengan syarat tiada had bagi pembelanjaan yang melebihi 100. Kalau tak ada had, boleh guna model ni untuk semua transaksi. Okay. Ini dia punya graf. Kita plotkan kalau nilai X itu 0, Y 3. Jadi dia bermula dekat pintasan Y itu 3. Sekarang garis lurus ke atas. Y ini bayaran sebenar dia tadi. X tu dia punya jumlah perbelanjaan. Komponen yang kelima, kita perlu memurnikan model ini dengan mempertimbangkan had yang ditawarkan pada kad kredit. Jadi kita awalnya yang tadi, masalah tadi dia ada had. Kalau lebih pada 100 baru dapat pemulangan wang tunai 3%. Kalau tak ada had, semua sesuai lah. Okay. Dan last kali melaporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian yang kita buat pada komponen keempat. Okay. Itu saja perkongsian ringkas daripada cikgu. Okay, supaya perkongsian cikgu ni dapat memberi kefahaman kepada para pelajar dan para pelajar lebih mahir untuk menjawab bentuk-bentuk soalan yang melibatkan pemodelan matematik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.